Mudah-mudahan, dan juga beliau juga merupakan anak kepada Syekh Said Hawa yang amat terkenal dalam dunia wacana perjuangan Islam dan juga tasawuf Islami. Mudah-mudahan Allah berkati beliau dan Allah Ta'ala menjadikan beliau asbab kebaikan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan akhir sekali kita hadirkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri masing-masing, juga kepada semua yang dalam liputan kita di kalangan ahli keluarga dan sebagainya, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niat mudah-mudahan terkabul hajat, diangkat bala bencana, dipermudahkan urusan dan dikurniakan husnul khatimah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni speaker dalam je kan? Luar tutup kita tak nak ganggu orang. Mana pendekatan saya, orang luar tak perlu dengar. Nanti mereka rasa terganggu. Kalau mereka rasa nak datang, mereka masuk dalam. Kalau mereka tak nak dengar, maksudnya mereka tak datang. Bila mereka tak datang, mereka tak nak dengar, jangan disumbat telinga mereka dengan kebisingan itu. Macam tu. Itu saja. Okey, itu pendekatan saya lah ya. Mungkin setengah pengkuliah lain dia suruh dengarkan semua, maknanya bila dengar apa tu perli-perli lagi, bila lagi nak rimbuk apa semua bagai itu bukan kaedah saya. Kaedah kita damai saja. Dan bila kita berzikir dekat dalam ni, kita niatkan juga kemaslahatan dan kebajikan, kesejahteraan untuk semua yang dalam kejiranan ini semuanya, insya-Allah. Kita zikir-zikir dalam 10 minit selawat dan istighfar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على محمد. 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 صلى الله على محمد.
sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Allah, 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 Ya 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 Allah, Hu 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 Allah, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Bagi yang ada kitab, kita akan baca muka surat yang 15. Memanglah kitab tu bahasa Arab, jadi maknanya saya tak akan baca yang Arab tu. Saya akan baca baris pertama apa dia cakap, baris kedua saya terjemah mudah aja. Macam tu. Kenapa kita ambil Arab ni? Maknanya tak apalah, kita ni tak ada terjemahan lagi. Nanti habis kuliah kita ni, habislah terjemah kitab ni. Dan saya terjemah kitab ni secara bebas saja. Tuan-tuan boleh maknanya tandakanlah ayat pertama, baris pertama ni apa perkaranya, apa perkara ni. Macam tu lah, buat nota pelan-pelan. Okey. Yang sebelum tu kita dah baca dah, saya tak cadang nak ulang balik lah. Berkenaan dengan apa itu ilmu hati. Itu ilmu hati. Tazkiyatun nafs, apa? Tazkiyatul qalbi, penyucian hati. Allahumma salli ala Muhammad. Mukadimah kita ni pertama kali semua orang pegang kitab, maka saya nak ada sedikit lagi mukadimah. Bila kita berada dalam kuliah tasawuf, saya diberi peringatan oleh guru yang saya menerima bimbingan daripadanya. Beliau berkata kepada saya, dan saya sampaikan kepada semua yang ada di sini dan juga yang dalam Facebook live ini masing-masing, bahawa dalam tasawuf sebenarnya kita memandang kepada siapa yang bercakap lebih daripada apa yang dipercakapkan. Begitu dalam tasawuf. Jadi mungkin seseorang itu dia bercakap, menghuraikan tentang ilmu tasawuf itu dengan huraian yang pelbagai, yang indah, yang tuntas dan sebagainya. Tetapi itu tetap tidak menjadi subjek matter dalam pengajian tasawuf. Dalam pengajian tasawuf itu adalah maknanya kita tengok siapa yang bercakap itu lebih daripada apa yang dia cakapkan. Itu tasawuf. Okey, adapun kalau pengajian-pengajian yang lain, maka kita ambil kaedah yang lain, iaitu tak apalah sesiapa yang bercakap pun, yang penting apa yang dipercakapkan kita ambil manfaat. Apa maknanya? Maknanya adalah kuliah tasawuf ni adalah kuliah tentang manusia, bukannya tentang ilmu. Sebab itulah maknanya dalam tasawuf tengok siapa yang bercakap, bukannya apa yang dipercakapkan. Yang dipercakapkan itu ilmu. Siapa yang bercakap itu? Orang. Jadi tasawuf itu lebih fokus kepada orangnya berbanding ilmunya. Jadi kalau datang kuliah tasawuf, bukan tujuan nak dapat ilmu, tapi nak dapatkan apa dia? Nak dapatkan peranan seseorang itu sebagai hamba. Itu maksudnya. Jadi bila begitu kaedah dia, okey, saya pun bila dalam setiap kuliah yang saya kendalikan tu, kita amat berasa gundah gulana, risau. Maknanya sekarang ni tengok siapa yang bercakap, bukan apa yang dipercakapkan. Maksudnya apa? Sejauh mana anda semua, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, ibu, ayah, maknanya sejauh mana anda semua merasai maknanya satu bentuk perubahan yang positif dalam diri dengan asbab orang yang bercakap dalam kuliah tu. Itu bendanya. Takut tak takut? Takutlah. Maknanya sejauh mana maknanya guru tersebut secara umum ya, menjadi penyebab untuk bertambahnya nilai kemanusiaan. Ini bukan nilai kemanusiaan pada indikator manusia, tapi nilai kemanusiaan pada indikator Allah. Iaitu Allah menilai kemanusiaan itu pada apa dia? Pada kehambaan kepadanya, pada makrifah terhadapnya. Itu nilai kemanusiaan pada indikator Allah dan Rasulullah SAW. Kalau nilai kemanusiaan pada indikator hamba, maka berubah-ubah dan tidak ada mi'yar, tidak ada kayu ukur yang fix. Kadang-kadang manusia menganggap itu baik, baiklah. Kalau manusia menganggap itu buruk, buruklah. Itu pada nilai kemanusiaan pada seorang manusia. Kalau nilai kemanusiaan pada seorang manusia, manusia itu ada yang baik, ada yang jahat dan sebagainya, ada kafir, ada Islam dan sebagainya. Maka tak nak di situ. Maknanya sejauh mana kuliah tasawuf itu, kita dengar yang menyampaikan kuliah tersebut pandang pada kemanusiaannya dalam indikator Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita juga maknanya semakin menggembur nilai kemanusiaan kita dalam konteks kita dengan Allah berasa fakir, kita dengan Nabi berasa cinta. Itu catat. Itu je tasawuf. Kanan kiri. Kanan tak ada. Tempat lain. Tu ada pun. Tu. Maknanya dengan Allah kita berasa fakir, dan dengan Nabi kita bertambah cinta. Itu je fokus kita. Jadi nak gaduh-gaduh tak nak, nak debat-debat tak nak bantah-bantah tak nak.
Jadi kalau dengan asbab orang di hadapan kita itu, malu saya cakap ni, malu ni. Bukan mudah-mudah nak sembang tasawuf ni. Tasawuf bukan sembang, bukan ilmu sembang. Okey, yang bawa tasawuf di sembang-sembang tu jadi macam larat-larat apa-apa benda tu suka hati tu. Okey, ni tasawuf bukan ilmu sembang. Tasawuf ni ilmu apa dia? Ilmu dengan Allah berasa fakir, antumul fuqara'u ila Allah, dan dengan Nabi berasa cinta. Betul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Okey, berarti kalau engkau benar cinta aku, maka ikutlah aku. Nak ikut Nabi dengan cinta, bukan dengan ikut Nabi tanpa cinta. Kalau ikut Nabi SAW tanpa cinta, maksudnya mengambil kepentingan daripada Nabi SAW. Itu khianat. Itu khianat. Kita bersugi sebab nak kepentingan, maknanya gigi sihat dan akal cerdas. Nabi SAW doakan siapa yang bersugi, maknanya fadilatnya adalah maknanya gigi tak, maknanya kepintaran akal. Okey, begitu. Maka kita ambil ikut apa yang Nabi buat dengan sebab kepentingan yang kita ingin dapatkan. Maka itu maknanya bukan sebenar-benar cinta. Sebab apa? Ada kepentingan. Sebab itulah sebelum nak ikut apa yang Nabi buat, kita kena ada cinta kat Nabi SAW. Cinta tu kat mana tempat dia? Tempat dia kat hati. Macam tu. Jadi itu je tasawuf ni. Okay. Bila dah dapat satu perasaan, ahwal dan sebagainya, maka berlakulah penceritaan dan penceritaan yang pelbagai. Contohnya begini, anda semua tidak pernah pergi ke Yogyakarta. Pernah pergi tak? Pernah pergi. Dekat kat Yogyakarta tu ada kesultanan yang amat terkenal, iaitu Kesultanan Mataram. Okey, Kesultanan Mataram. Okey, dan di atas kuatnya kesultanan tersebut, Yogyakarta di antara tempat yang diberikan autonomi oleh pemerintah Indonesia. Begitu. Okey, dan saya pernah pergi ke sana. Maka saya menceritakanlah perihal keraton tu ada berapa tingkat dekat sana, begitu dia saya menceritakan. Maka apa yang saya ceritakan itu, maka kalau anda semua bertanya, apa dalilnya? Kebenaran apa yang Ustaz ceritakan? Okay, apa dalilnya? Katalah Abang Hisham tanya, Ustaz cerita Yogyakarta ni sekian, maka Ustaz nampak sekian. Okey, Abang Hisham tanya, Ustaz apa dalilnya? Maka dalilnya adalah saya sendiri. Sebab saya pernah pergi ke sana. Kalau percaya kat saya, itulah kisah dia. Kalau tak percaya kat saya, tak ada masalah. Ibaratnya macam tu. Jadi dalam tasawuf, bila dah dapat hal ehwal kerohanian, maka dibicarakan ehwalnya begini, maka ditembus begini. Okey, perihalannya, maka itu hanya penceritaan pengalaman kerohanian. Nak percaya, tak percaya, udah. Dalilnya apa? Dalilnya yang bercerita itu sendiri. Sebab tasawuf ni pokoknya, subjek matternya adalah orang itu sendiri. Maka dalam pelajaran tasawuf, kita nak membina kemanusiaan, bukan nak membina keilmuan. Itu catat. Bagi faham dia punya letak duduk tasawuf tu. Kalau dalam belajar tasawuf nak bina keilmuan, ini kita sembang, kita bukan bukan academician. Kita ni bukannya nak menjabarkan ceramah balik. Okey, dan kita tasawuf untuk kita pakai sendiri. Dalam tasawuf bukan nak membina keilmuan, tapi nak membina kemanusiaan. Tapi kemanusiaan dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah dan Rasulullah SAW, iaitu kemanusiaan yang fakir kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Itu je. Dia damai saja. Okay, kemudian dalam bicara tasawuf tu ada bicara tentang Nur Muhammad, ada bicara tentang martabat 7 dan sebagainya. Itu penceritaan. Mana bila orang nak menceritakan apa saja riwayat-riwayat yang ada, maka diungkapkan untuk menambahkan lagi pendetilan terhadap pengkisahan cerita pengalaman kerohanian itu. Jadi dia bukan akidah sehingga perlu ada hujah dan sandaran-sandaran hadis dan nas yang mutawatir, sahih dan sebagainya. Ia juga bukan fiqh sehingga perlu ada hadis-hadis yang kuat untuk menjadi sandaran istinbat hukum hakam. Dia hanya apa dia? Penceritaan ahwal. Jadi kalau ahwal-ahwal dalam orang sufi dan dalam ketasawufan ini, nak terima tak terima dah, buat gaduh bodoh. Nampak macam cerdik kan? Nak bahas sana bahas sini, hujah sana hujah sini. Maka tasawuf bukannya untuk berhujah, tasawuf adalah untuk menikmati. Jadi kena beza. Sebab itulah dalam wacana tasawuf, mana kayu ukur penerimaan terhadap apa-apa saja riwayat agak longgar. Sebab bukan nak berhujah untuk istinbat hukum, bukan juga untuk berhujah untuk satu kepercayaan akidah. Dia hanya pada pemerihalan dan penceritaan saja. Itulah yang sekarang orang duk sembang Nur Muhammad dengan pelbagai maknanya telahan dan pelbagai sudut pandang.
orang sembang tentang martabat 7 dengan pelbagai penerimaan dan penolakan dan sebagainya, kita jangan masuk campur itu wacana keilmuan. Kita orang awam belajar tasawuf bukan untuk menjadi warrior. Okey, kalau keyboard warrior tak perlu, bukan itu. Kita belajar tasawuf untuk apa dia? Untuk membina kemanusiaan dan kehambaan, itu saja. Dan asbab yang kita ambil, kita baca buku yang ditulis oleh guru kita Syekh Muaz Hawa Hafizahullah. Begitu. Faham tak duduk tasawuf ni? Okey, jadi kalau belajar tasawuf nak berhujah-hujah, berdebat-debat, berbantah-bantah pada sandaran hadis itu, pada sandaran riwayat ini dan sebagainya, itu bukan perihalannya. Sebab dia hanya penceritaan. Siapa kata tasawuf itu akidah? Bukan, tasawuf bukan akidah. Akidah tu maknanya satu ilmu, fiqh satu ilmu, hukum hakam. Tasawuf ilmu yang lain. Itulah disebut sebagai tasawuf ilmu rasa. Nak rasa apa? Rasa dua je. Rasa hamba, fakir, rasa cinta kat Nabi SAW. Dua tu je. Jadi nak dapatkan rasa, boleh tak dengan bincang ilmu? Nak dapatkan rasa, boleh tak dengan bincang ilmu? Contoh begini, anda baru berkahwin, dah kahwin baru dapat anak. Okey, jadi maknanya macam mana anda nak mendapatkan feel keibuan yang baru melahirkan dan juga feel keayahan? Adakah dengan membaca 1001 kisah tentang ayah dan ibu, ilmu-ilmu tentang teori-teori ibu, teori kognitifnya, teori behaviornya, teori apa-apa bendanya, teori, baca segala rencam teori tentang ibu dan ayah, adakah seawal itu anda merasai jiwa keayahan? Jawapannya tak. Anda mesti akan refer kepada paling-paling apa? Mak dan ayah anda sendiri. Mak, macam mana mak dapat anak pertama ni, saya rasa begini-begini, nak menyusu macam mana, apa senaman dia, yang bapak yang macam mana nak tukar lampin macam mana. Maka dekat situ baru kita dapat melimpah rasa keayahan dan keibuan tu daripada mak ayah kita melimpah pada kita. Maksudnya apa dia? Nak mendapatkan rasa mesti melalui manusia, itu tulis. Nak dapatkan rasa mesti melalui manusia, tidak ada melalui buku. Kalau tulis. Dah suruh tulis, lepas tu cakap banyak pula. Ustaz suruh tulis, cakap banyak ke tak sempat ke? Dalam hati tu mengomen je. Okey, habis belum? Habis. Kalau yang dalam ikut Facebook ni, tulis dalam komen tu. Nanti kalau orang yang lain dengar rakaman ke, dah ada nota siap dah. Macam tu. Tak apa, ramai-ramai tulis pun tak apa. Apa yang saya kata tulislah kat situ. Memang kaedah saya macam tu, nota. Okey, Allah Subhanahu. Kalaupun dapat perasaan melalui pembacaan, okey, maknanya dia tak kahwin. Dia sembang, dia baca 1001 buku tentang keibubapaan, kemudian dia buat kursus keibubapaan lagi. Tapi dia tak berkahwin. Dia hanya ada rasa sebagai seorang anak, tapi dia tak ada rasa sebagai seorang ibu dan ayah. Kemudian dibicarakan 1001 ilmu tentang apa dia? Tentang keibubapaan itu. Itu adakah realiti ataupun khayali? Khayal. Itu adalah khayal. Macam tu. Seperti mana lepas saya dah cerita pasal dekat tuan-tuan pasal Yogyakarta tu, maka tuan-tuan ada ilmu tentang Yogyakarta, kemudian tuan-tuan pun jadilah pemuda pelancong. Okey, maknanya tuan-tuan pun maknanya sembang tentang Yogyakarta ni begini. Maka tuan-tuan hanya berpendudukan kepada khayalan. Tidak ada perasaan yang hidup. Maka itu semua kepura-puraan. Jadi kemunafikan dalam ilmu tasawuf, dalam konteks wacana tasawuf, kemunafikan itu adalah apabila kita bercakap benda yang kita tak rasa. Itu tulis. Kalau tahu yang ni pun sekarang juga nak berhenti kuliah. Tapi insya-Allah apa yang saya cakap perkara yang telah kita lalui perkara ini, insya-Allah. Tak berani kita nak cakap benda yang kita tak rasa. Dan kalau benar letak duduknya, yang menyampaikan dengan yang menerima penyampaian, kalau benar letak duduknya, apa yang dirasai oleh yang menyampaikan akan turut sama dirasai oleh orang yang disampaikan. Maka di situ baru gembur kemanusiaan dengan nilai kehambaan. Fakir kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Nilai hamba itu dua. Fakir kepada Allah, cinta Rasulullah SAW. Yang tengok kat kamera ni dia tak nampak atas tu. Yang kat sini tu langsung jalalah atas tu. Ni yang dalam Facebook ni lah. Dalam Facebook ni dapat 1/3 saja daripada yang datang secara langsung. Umumnya begitu, tapi atas niat. Mungkin boleh dapat full sama seperti yang secara langsung. Boleh faham ya? Letak duduknya. Macam tu. Jadi kalau tasawuf itu, ramai orang boleh bicara tasawuf.
sembang tentang martabat 7, sembang tentang dalil itu, buku ini dan sebagainya, sembang tentang takwa, sembang tentang sabar, syukur, redha, tawakal dan sebagainya. Kalau dia tak rasa lagi bagaimana diperah-perah hati itu untuk syukur, untuk sabar, redha, tawakal, bagaimana dia perah-perah jiwa raganya untuk memaknai kalimah la haula wala quwata illa billah, dia hanya bicara tentang semua perkara dalam tajuk tasawuf, maka itu hanya khayalan, keakalan dan keilmuannya, dan itu bukan matlamat tasawuf. Sebab itulah maknanya tengok siapa yang bercakap, bukan tengok apa yang dipercakapkan. Guru saya bagi bidalan kepada saya saja, bukan, dan saya tak sampaikan kepada antum, saya hanya ceritakan saja sembang-sembang saya dengan guru saya. Dia sebut begini, mutiara itu kalau keluar daripada mulut anjing, tetap dari anjing. Macam tu ibarat dia pergi. Tu dia cakap kat saya saja, saya tak bagi kat semua, saya hanya memperihalkan saja. Begitu, takut terlampau keras. Sebab itulah maknanya kena ada keinsafan. Sekarang ni ramai orang cakap pasal tasawuf, ramai orang cakap pasal zikir, ramai orang cakap pasal Nur Muhammad dan sebagainya, bahas kat Facebook dan sebagainya, bahkan dibawa kepada hujah berhujah. Siapa yang ajar tasawuf ni untuk berhujah? Tasawuf untuk menikmati. Bodoh ke cerdik? Tom yam depan mata, duk hujah. Tom yam ni tom yam putih. Tak, tom yam ni tom yam merah. Tak, tom yam ni dibuat daripada dekat Thailand. Tak, tapi tom yam tu depan mata ni. Cerdik ke tak cerdik duk bahas-bahas tu? Amat tak cerdik sekali. Yang cerdik macam mana? Tak kisahlah siapa yang masak tom yam, tak kisahlah siapa daripada tom yam ni buat, yang penting kita faham halal dan sebagainya. Tak kisahlah ini namanya putih ke, poktek ke, apa mana tom, apa ada tom yam poktek lapar pula rasa ni macam. Okey, apa-apa yang penting tom yam depan mata. Nak makan waktu panas ke nak makan waktu sejuk? Waktu panas tu, panas-panas tu kita makan. Penting ke bicara pasal tom yam? Tak. Bila semua pihak yang keliling kat mangkuk tom yam tu, semua pihak maknanya ambil hidup tom yam tu, agak-agak nak gaduh lagi tak? Tak gaduh. Pernah tak kita gaduh kat meja makan tentang makanan? Bahkan kalau kita dalam keduri, maknanya sembang pasal sup ekor, ni ekor daripada mana dan sebagainya semua, lah kali mesti ada orang tua dalam kumpulan tu. Kita makan. Bila dah makan tu, senyap semua bicara keilmuan, betul tak? Menikmati perasaan. Itu makan jasmani. Begitulah juga ibaratnya makan rohani. Maka tak cerdik sangat kalau benda-benda bicara tajuk-tajuk dalam tasawuf, terutamanya peringkat perjalanan yang dalam-dalam itu, dibawa kepada perbincangan, penghujahan, debat, salah menyalah, akhirnya hati makin keras. Kamu mungkin boleh menang debat, kamu mungkin boleh menang hujah, tapi hatimu keras. Bila hatimu keras, mudah tak dapat jiwa fakir? Mudah tak nak cinta kat Nabi SAW? Berbalik ke tidak? Amat tak berbalik. Itu kecerdikannya dalam tasawuf. Gitulah. Sekarang baru ada akal. Sekarang baru ada akal. Ini akal yang bukan akal di sini, akal yang di sini. Dan itulah tajuk yang kita akan baca pada malam ini, adalah berkenaan dengan perbahasan yang kedua, nas-nas Al-Quran dan hadis berkenaan dengan hati. Hati. Hanya manusia je ada hati, buku tak ada hati. Jadi kita bab hati ni bukan nak, kalau bab hati ni kau tak ambil daripada manusiawi, memang takkan dapat. Bacalah 1001 buku tentang hati pun, adakah dapat kita membina hati kita? Tak akan dapat. Yang dapat membina hati adalah manusia itu sendiri. Itu tasawuf. Jadi awal-awal lagi saya buat disclaimer, kalau maknanya 2-3 kali kita buat kuliah ni tak ada perubahan dalam kehidupan masing-masing, kita stop lah. Cari guru lain. Apa mana buang masa. Maknanya saya pun kena polish balik, masuk suluk balik, zikir balik, begitu. Apa makna kuliah tasawuf tapi tak ada perubahan? Jadi sebab itulah kuliah tasawuf ni bagus kalau bawa isteri. Kata bawa isteri pun tak apa, tapi maklum kat isteri. Okey, abang kuliah tasawuf sekarang ni nak fokus. Nanti tengok abang berubah ke arah kepada yang maknanya ayang. Panggil isteri apa? Ayang ke panggil hani? Ke panggil madu? Madu jangan, bahaya. Okey, jadi maknanya panggillah maknanya umi ke, maknya ke, okey, awak ke. Okey, maknanya kalau rasa perubahan yang baik, maka cakap. Kalau rasa abang lebih perubahan yang tak baik, cakap juga. Itulah maknanya cerminan
kita punya prestasi kemanusiaan sebagai seorang hamba. Itu je. Examinationnya itu. Kemudian kalau ada anak yang besar-besar, maka tengok abah ni dah makin okey ke tidak. Abah dapat belajar tasawuf, abah ni makin beliti banyak. Okey, tak apa, ambil masa dulu. Kadang-kadang nak buang kekotoran tu, dia akan nyata kekotoran tu dulu, maka kena lagi sampai hilang. Itu indikator dia. Bagilah 3, 6, 9 pertemuan. Tengok macam mana perubahan yang berlaku. Kalau tak ada perubahan juga, maknanya sama ada saya yang silap, saya hanya khayal bicara pada ilmu, bukan melimpahkan jiwa dan rasa, ataupun itu maknanya kita transformer kan, transformer, ataupun receiver yang bermasalah. Tapi kalau di kalangan receiver ni 2-3 orang tak dapat, yang lain dapat, maknanya ternyata siapa yang bermasalah, transmitter ke receiver? Receiver itulah yang masalah. Macam tu. Itu cara belajar tasawuf. Sebab itu tasawuf ni faham bonus, tak faham tak apa, duduk je kat situ, zikir. Guru cakap, bukan nak fikir banyak. Sebab apa? Sebab dia tak ada kaitan dengan akidah, dia tak ada kaitan dengan fiqah. Fiqah seperti mazhab Syafi'i, akidah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jangan ambil Wahabi, jangan ambil Syiah, jangan ambil liberal, jangan ambil etis dan sebagainya. Okey, mazhab jangan ambil Quran Sunnah saja. Mazhab apa? Fiqah ambil mazhab, jangan ambil Quran Sunnah saja. Faham? Jangan banyak ambil maknanya jangan ambil Quran Sunnah secara literal saja. Kena ambil mazhab. Kalau mazhab ambil Quran, Sunnah, ijma', qiyas, itu mazhab. Kalau ambil dua saja tidak menjamin benar kefahaman kita tu secara sawadul azam yang diijma'kan, begitu. Jadi itu saja fiqh, akidah. Tasawuf enjoy sebagai hamba Allah, itu bendanya. Okey. Jadi sekarang ini kita akan baca nas-nas, okey, nusus tunabihu ila ahamiyatil qalbi, nas-nas yang memberi penegasan kepada kepentingan hati. Okey, kepentingan peranan hati, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa ahwalihi wa a'malihi, dan hal ehwalnya dan juga dan peranannya. Amal ni peranannya. Okey. Di sana, okey, baris pertama. Terdapat puluhan nas-nas Al-Quran dan hadis yang memperkatakan tentang hati, anil qalbi, tentang hati. Baris kedua, wal fuad, fuad ni hati juga. Punya fuad, hati yang lebih dalam. Qalbun tu hati yang agak luar. Qalbun itu maknanya hati yang masih bolak-balik. Kalau fuad, hati yang telah fix, yang telah terendam dengan rasa. Macam tu. Kalau qalbun tu hati bolak-balik, maknanya aku ni sayang tak sayang, sayang tak sayang, itu qalbun. Kalau fuadun maknanya memang sayang dah mak aku, sayang dah isteri aku, suamiku, begitu. Kira apa, kurang lebih begitu. Wasifatihi, dan sifat-sifatnya, ahwalnya, keadaan-keadaannya, dan perbuatan-perbuatan, peranan-peranannya, dan apa yang sepatutnya dibuat terhadap hati itu. Okey, wa ma yang bagi an yakuna alaihi, dan apa yang sepatutnya hati itu berfungsi, hati itu berperanan, apa yang sepatutnya ada pada hati itu. Wa ma yang bagi an yatatahharu minhu, dan apa yang perlu untuk dibersihkan dari hati tersebut. Ini semua kita akan soroti nas Al-Quran. Apa yang perlu ada pada hati dan apa yang perlu dibersihkan daripada hati. Okey. Dan apa saja yang akan datang ini kita akan menyebutkan beberapa daripada nas-nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang hati. Okey, untuk kita mengetahui kadar kepentingan hati yang utama. Kita dah sampai baris ke berapa ni? Baris keempat. Baris keempat. Okey. Okey, qadra ahamiyatil al-kubra. Okey, allati aulaha Allah taala lil qalbi. Maknanya yang Allah Taala maknanya telah memberi keutamaan pada hati tersebut. Okey. Dan apa yang maknanya disusun terhadap hati itu akan peranan-peranan, okey, peranan-peranan ataupun amal dan fungsi-fungsi, okey, dan apa yang diwajibkan ke atas kita untuk kita mempersifatkan hati tersebut, untuk kita mempersifatkan hati tersebut. Okey, maknanya apa yang perlu untuk, ini barisan kelima, apa yang kita perlu buat supaya hati kita itu ada sifat-sifat yang perlu untuk ada pada hati itu. Okey, wa ma hadzarana okey min an yattasifa bihil qalb, dan apa yang diberi amaran, okey, kepada kita daripada hati itu ada sifat-sifat itu. Maknanya apa yang sepatutnya hati itu tidak bersifat, apa yang diberi amaran
daripada hati itu mempunyai sifat-sifat yang terlarang. Itu maksudnya. Okey, maknanya nas-nas ini sembang apa yang sepatutnya ada pada hati dan apa yang tak sepatutnya pada hati. Apa sepatutnya hati itu perlu bersifat dan apa yang tak sepatutnya hati itu bersifat. Itu maksudnya. Okey. Dan kami menyebutkan nas-nas ini supaya ia menjadi maknanya pembangkit motivasi kepada kita untuk mengambil berat berkenaan dengan proses penyucian hati, okey, dan untuk kita memperbaiki hati kita. Itu dia punya perenggan yang pertama. Base. Okey, yang pertama, al-qalbu mahalul iman. Hati itu peranan yang pertama adalah tempat keimanan. Iman itu di hati. Okey, di situ surah Al-Mujadalah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah Ta'ala tetapkan pada hati mereka itu akan iman. Maksudnya apa dia? Hati itu adalah tempat keimanan berada. Jadi iman bukan pada akal, iman pada hati. Tapi bukan semata-mata maknanya keyakinan pada hati tanpa ada melalui proses apa dia? Penghujahan pada akal. Begitu. Okey, kot mana pun nak belajar beriman ini bermula dengan perbahasan itu Asy'ariyah dan Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah, pergilah sampai ke peringkat tersimpul erat pada hati. Hati adalah tempatnya iman. Okey, dan ayat yang seterusnya menjadi dalil kita. Okey, Al-Hujurat ayat 14 iaitu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan tidaklah lagi masuk ke dalam, maknanya tidaklah lagi masuknya iman dalam hati-hati kamu semua. Maknanya di sini menyatakan bahawa iman itu tempatnya di hati. Jangan hanya terhenti pada akal. Kalau iman itu tempatnya di akal, apa akan jadi? Dia akan jadi falsafah. Akan jadi falsafah. Habis. Yang kedua, al-qalbu mahalul hidayah. Okey, hati juga yang kedua, peranan hati tempat hidayah. Yakni tempat mendapat hidayah. Okey, kalau Allah bagi hidayah bukannya pada akalnya tapi pada hatinya. Hati itulah yang akan membantu akal dan akal itulah yang akan berfikir bagaimana untuk kita bertindak. Macam tu. Jadi maknanya punca kuasanya adalah pada hati. Okey, sandarannya adalah surah At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah Taala akan memberi hidayah pada hatinya. Di sini juga kita dapat faham bahawa kalau Allah nak bagi hidayah pada kita, kita kena beriman. Dan keimanan yang diterima secara ijma' adalah berasaskan kepada framework Asy'ariyah dan Maturidiyah. Barulah diberi hidayah. Dengan hidayah itulah dapat kita merungkai lagi apa dia pemaknaan erti yang dalam-dalam dalam Al-Quran. Pengertian yang detail dalam Al-Quran. Begitu. Dengan hidayah itulah maknanya akan menjadi pedoman untuk kita membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Semuanya dengan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paling simple kita nak tahu hati kita dalam hidayah ke tidak, kita ini menjadi asbab kesejahteraan pada orang lain. Itu tulis. Itu paling simple. Kalau kita ni mulut puaka, bukan sekadar puaka dah, jadi celaka. Mulut celaka, mana membawang sana sini, kutuk orang sana sini, mengadu domba dan sebagainya, itu tanda kita tidak dalam hidayah. Sebab apa? Hati kita, okey, perlakuan kita tidak dalam sejahtera. Itu sakit jiwa, sakit hati. Hati itu yang sakit. Kenapa? Sebab tidak benar dalam keimanan kepada Allah. Jadi tulis kat situ, iman itu dibuktikan dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera dibuktikan dengan budi pekerti yang mulia. Itu tulis, 3 rangkap flow dia. Iman terbukti dengan sejahteranya hati. Hati yang sejahtera terbukti dengan budi pekerti yang mulia, terpuji. Itu je kayu ukur kita dalam pengajian. Dekat kuliah-kuliah ni, apa makna kuliah surau Al-Husna ni? Kita dah dekat Al-Husna, apa dia panggil sah. Surau Al-Husna. Kalau tidak pergi kat sini semuanya tak sah. Kalau nak sah mesti datang sini. Ini bukan nisah-nisah dalam iklan kosmetik tu, bukan. Okey, ini sah. Okey, apa maknanya kuliah dekat sah ni, surau Al-Husna ni? Kalau yang menghadiri kuliah itu semakin lama semakin tidak damai perlakuannya, semakin tidak sejahtera penampilannya. Gitu.
Kita bukan sekadar nak penuhkan jadual kita kat TV tu, macam-macam jenis ustaz kita panggil. Kita bukan sekadar nak tengok mana okey surau Al-Husna ini setiap hari ada kuliah ustaznya sekian-sekian pelbagai sebagainya. Itu satu perkara yang baik, tapi tak terhenti dekat situ. Itu hanya kepuasan nafsu AJK saja. Ini bahasa, inilah bahasa-bahasa kalau kuliah tasawuf. Nafsu AJK saja nak penuhkan maknanya surau dengan kuliah-kuliah. Nampak macam ada keaktifan dekat situ. Tapi sebenarnya tak cukup di situ. Indikatornya adalah bagaimana pula maknanya jemaah yang mengikuti kuliah itu ke arah mensejahterakan orang lain. Begitu. Dan itu yang perlu untuk difikirkan supaya sekurang-kurangnya ada khauf dan rojak dan tak syok sendiri. Sebab itulah perkara-perkara yang dibangkitkan dalam kuliah tasawuf semuanya akan membuatkan hati kita gundah gulana. Tak syok sendiri, gundah gulana. Kita akan ada khauf dan rojak. Dalam khauf dan rojak itulah kenikmatan kita menjadi hamba. Itu tulis. Dalam khauf dan rojak itulah kenikmatan menjadi hamba. Apa makna jadi hamba kalau tak nikmat? Kenapa perceraian berlaku? Tulis. Kenapa perceraian itu berlaku? Sebab tak terasa lagi nikmat suami dan isteri. Isteri pandang suami dah tak lalu. Tak lalu saya pandang awak ni. Itu dah ada gaduh. Okey, waktu nak approach tu bukan main lagi. Okey, suami pandang isteri pun saling tidak lalu melalui. Saling tidak lalu melalui. Maksudnya gitulah. Saling tak lalu lah maknanya. Dah muak pandang begitu. Jadi bila begitu keadaannya sama-sama dah tak lalu pergi depan hakim. Kenapa tak bercerai? Dah tak lalu dah saya. Suami kata, isteri macam mana? Dia ingat dia seorang tak lalu. Saya pun tak lalu. Sama-sama tak lalu. Okey, cerailah dengan baik. Sebab apa? Apa maknanya suami isteri kalau dah tak lalu? Jadi apa maknanya hamba kalau tidak menikmati kehambaan? Apa maknanya hamba kalau tidak menikmati kehambaan? Macam tu. Okey. Jadi apa ayat terakhir tadi yang yang selesai ni tadi? Apa maknanya hamba kalau tak menikmati kehambaan? Okey, sebelum tu lagi lupa dah. Dalam khauf dan rojak. Jadi kenikmatan kita sebagai hamba apabila kita berada dalam khauf dan rojak. Dan kuliah tasawuf, kalau dengar para masyayikh memberi tausiah dan sebagainya, peringatan dan sebagainya, semuanya ke arah untuk postmortem muhasabah balik macam mana kita dengan Allah. Apa yang kita cakap, hati kita macam mana? Okey, apa yang kita buat, hati kita macam mana? Okey, ikhlas kita macam mana? Maksudnya akhirnya kalau mendengar semua tu menyebabkan kita akan gundah gulana. Dalam gundah gulana itu akan membawa kepada khauf dan rojak. Dalam khauf dan rojak itulah kenikmatan sebagai hamba. Itu rahsia dia. Nikmat sebagai hamba bukan banyak ibadah. Pula dah tu ustaz, tak ada makna ke saya banyak ada solat sunat semua ni? Ialah nafsu awak suka ibadah, awak ibadah sebab nafsu awak. Tu beza awak ibadah atas nafsu ataupun awak ibadah atas hamba. Ustaz, maknanya nafsu awak suka derma, awak dermalah kata riti pun, rasa berpahala sangat. Nafsu awak suka buat kuliah, buatlah kuliah, rasa macam bermakna sangat, dah panggil ustaz, dah buat manage apa semua bagai, buat jamaah sana, buat bubuh Asyura. Ni yang terbaru Asyura lah kan. Dan nafsu awak suka program, nafsu awak suka buat aktiviti kemasyarakatan, nafsu awak suka rakamnya. Semua kena. Nafsu awak suka mengajar, rasa macam dah mengajar sangat. Saya ni dah 20 tahun berdakwah. Rata-rata apa kitab saya tak baca, apa masjid saya tak masuk, apa kampung saya tak santuni. Maknanya dah cukup bermakna saya ni. Bermakna ke? Apa maknanya kalau atas nafsu? Awak gembira dengan segala keletihan awak berkuliah, awak gembira dengan segala pengorbanan awak untuk berinfak, awak gembira dengan segala masa yang awak luangkan untuk buat program dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nafsu awak suka benda tu. Ada rasa gundah gulana tak? Tak ada rasa. Rasa selesa saja. Maknanya apa? Awak bergembira dengan nafsu, bukan bergembira dengan Allah. Macam tutup kitab lah kita sekarang ni. Tak kata keta-keta. Saya awal-awal saya dapat benda ni memang terketa-keta. Memang rasa macam tak tahu. Itulah wujud bidalan.
Maknanya apa dia? Rasa macam jadi kura-kura. Maknanya masuk kepada cekerang tu, malu sendiri. Gitu. Tapi orang panggil mengajar lagi, orang panggil bawa zikir dan sebagainya. Di situ tengok jenuh kita nak mujahadah. Begitulah. Dan itu sebenarnya perkara yang perlu untuk difahami. Jangan banyakkan amal soleh di atas nafsu, tapi banyakkan amal soleh di atas khauf dan rojak. Itu tulis. Banyak amal soleh atas nafsu, kita akan rasa seronok, bergembira, dan rasa berbahagia dan mulia dengan amal soleh kita tu. Berapa ramai orang rasa mulia dengan mengajar? Takut nak cakap. Berapa ramai orang rasa mulia dengan, okey, saya dah rekod ni, berapa ramai orang tengok yang saya rekod ni, maka maknanya banyak dah ganjaran-ganjaran berlipat kali ganda saya dapat. Itu tak masuk lagi dapat YouTube bagi lagi. Itu YouTube bagi tu, itu apalah, itu ikhtiar duniawi, itu pun perlu. Macam tu. Okey, rasa bahagia sangat dengan aktiviti-aktiviti surau, masjid, kemasyarakatan dan sebagainya. Rasa bahagia je. Di mana gundah gulana awak? Tak ada gundah gulana. Maknanya apa dia? Tak datang kuliah tasawuf. Kalau datang kuliah tasawuf tapi tak rasa juga gundah gulana, maknanya khayalan-khayalan terhadap keilmuan bicara tasawuf, tapi bukan tasawuf itu sendiri. Sebab tasawuf itu adalah daripada orang kepada orang, daripada hati kepada hati. Begitu. Kalau benar dalam kuliah tasawuf, dia bawa balik bukannya ilmu yang dihafal dan difahami, tapi dia bawa balik gundah gulananya. Apakah aku benar dengan Allah? Apakah aku benar dengan Rasulullah SAW? Tapi bukan secara pesimis, bukan dengan dalam aspek sangka buruk kepada Allah pula, bukan. Tapi secara penghayatan penuh keinsafan, pada menyatakan balik kepada apa? Fakir tadi. Dalam kita gundah gulana itu, kita balik kepada apa yang Allah berikan pada kita. Siapa? Nabi SAW. Tak apalah, ending dia apa dia? Tak apalah dengan syafaat Nabi. Tak apalah sekurang-kurangnya aku ni umat Nabi SAW. Tak apalah sekurang-kurangnya, maknanya aku ni ada Nabi SAW, kekasih Allah. Maka kat situlah ada khauf dan rojak. Bila ada khauf dan rojak, adakah amalan tu ditinggalkan? Tak. Buat lagi. Tapi dengan khauf dan rojak, buat lagi dengan khauf dan rojak. Maka dalam kegundah gulanaan khauf dan rojak, itulah kita menikmati kehamaan kepada Allah. Habis. Itu semua tempatnya di akal ke di hati? Di hati. Kalau dalam gundah gulana ini ada masa lagi ke nak hujah, berdebat, berbalah? Itu benda. Ini memang akhir zaman ni manusia memang akan jadi macam-macam masalah kejiwaan. Sebab akan diuji dengan takut pada hal-hal keamanan, dan akan diuji dengan lapar pada hal-hal apa dia? Rezeki, apa, makanan. Itu surah Quraisy. Isyarat pada surah Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maknanya ya Allah yang mengamankan kamu daripada ketakutan dan mengenyangkan kamu daripada kelaparan. Kurang lebih begitu maksud surah Quraisy itu. Memang akhir zaman ujiannya di situ. Jadi bila begitu keadaannya, ramai orang yang pergi kepada macam mana pendekatan-pendekatan yang dapat melegakan jiwa, terapi-terapi. Ada yang ambil terapi masuk dezuk. Dezuk tu lain, kita nak zauq sufi, bukan dezuk. Dan yang seumpama dengannya. Abang Teh tak tahu dezuk, dia suci. Tak tahu dezuk. Abalang tahu dezuk ni? Abalang jangan buat main. Tapi kalau yang warrior ni memang tak tahu dezuk apa ni. Okey, yang satu istilah dia yang di tempat yang dia ambil terapi, dia cucuk langit. Istilah cucuk langit. Bonda-bonda tak faham lah, ni istilah orang lelaki. Cucuk langit. Maknanya pergi. Ada yang ambil pendekatan maknanya dengan lagu, muzik, melancong dan sebagainya. Akhirnya tak kunjung sudah. Memang eventually abang akan pergi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Memang akan pergi kepada pendekatan agama. Bila pergi pada pendekatan agama, maka akhirnya memang akan gembur perbahasan-perbahasan tasawuf. Sebab tasawuf itulah makna pendekatan hati dalam wacana agama Islam ini. Bila begitu keadaannya, maka jangan diperhujah-hujahkan. Yang penting dinikmati. Yang penting tidak melanggar Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah, dan tidak kod mana pun zikir lagi banyak daripada bicara. Kod mana pun. Tapi ialah tak semua orang kuat untuk berzikir banyak-banyak ni.
Dan ramai orang nak dengar dulu, maka kita bagi dengar dululah. Tapi yang penting amalan kena ada. Kalau tidak, tak jadi apa. Habis. Yang ketiga, al-qalbu mahallul atifati nahwal haqqi wal mailu wal hubbu waz zina. Okey, bukan mahallul atifati wal maili wal hubbi waz zina. Hati itu adalah tempat ni, atifah, perasaan yang halus-halus. Atifah, okey, yang cenderung kepada al-haq. Okey, yang cenderung kepada kebenaran, wal mail, dan ada yang bersifat kecenderungan, dan ada di situ juga ada kecintaan dan azinah, dan di situ juga ada kecenderungan untuk suka kepada apa dia? Kepada perhiasan dan keindahan, kecantikan. Itu tempatnya hati. Gitu ya. Okey, dan kita tengok beberapa ayat yang Allah yang dinyatakan di sini. Okey, satu ayat je. Okey, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Okey, akan surah Hujurat ayat 7. Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempercintakan kepada kamu akan iman dan memperhiaskan iman itu dalam hati kamu. Maknanya iman ni bukan hanya semata-mata wacana yang kita yakini, yang kita rasai, tapi Allah Ta'ala memperhiaskan. Maknanya apa dia? Benar keimanan, maka kita akan tampil dengan penampilan azinah, dengan penampilan memperhiaskan. Maksudnya apa dia? Dari sudut penampilan kita sejahtera, cantik. Dari sudut perlakuan kita zinah, penuh dengan perhiasan. Kita menampilkan perhiasan dari sudut budi pekerti, pembawaan, perwatakan, mana penampilan, semuanya itu perhiasan, benda yang indah. Itu maknanya tujuan dalam kita mengendalikan hati kita. Maknanya perhiasannya indah. Jadi maknanya kalau percakapannya tidak indah, pertuturannya tidak indah, pembawaannya tidak indah, bermaksud hatinya itu tidak mendapat perhiasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak ada iman. Dan iman ni Allah Taala yang mana memperkukuhkan kecintaan itu. Allah Taala yang menjadikan maknanya kita itu maknanya cenderung kepada keimanan. Itu semua atas anugerah Allah. Dan Allah menganugerahkan kita perkara itu berkadaran dengan siapa? Berkadaran dengan syafaat Rasulullah SAW. Dan syafaat Rasulullah SAW itu berkadaran dengan apa? Berkadaran dengan jumlah selawat kita sehari-harian. Maka akhirnya tasawuf itu induk amalan dalam bertasawuf selawat. Itu tulis. Induk amalan dalam bertasawuf adalah selawat. Belajar tasawuf cukup selawat, itu tasawuf lah tu. Dengan tasawuf itu dapat syafaat Nabi SAW. Dengan selawat itu dapat syafaat Nabi SAW. Dengan syafaat Nabi SAW, Allah akan mempercintakan kita akan keimanan. Dan selepas daripada itu, iman yang Allah Ta'ala terapkan dalam hati kita itu, Allah akan memperindahkannya, memperhiasnya, sehingga tampillah kita dengan satu perlakuan yang indah. Maka di situ ada satu apa kita kata rumus, maknanya benarnya tauhid dibuktikan dengan budi pekerti. Bukannya benarnya ketauhidan dibuktikan dengan betah berbicara. Allah Ta'ala nak kita membuktikan ketauhidan kita kepadanya dengan budi pekerti. Itu pembuktian yang Allah nak. Itu neraca kayu ukur Allah dan Rasulullah SAW. Kalau ambil kayu ukur manusia, benarnya tauhid dengan banyaknya bicara. Bila bicara tak serupa apa yang dirasa, maka akan jadi falsafah. Bila falsafah, iblis akan bertenggek. Bila iblis bertenggek, akan mudah menjadi balah. Maka apa saja perkara yang membawa kepada balah, di situ ada iblis. Betul. Apa saja perkara yang membawa kepada balah, bermaksud di situ ada iblis. Laknatullah. Takut, kita takut. Masjid sekalipun, kalau ada perbalahan, iblis dah ada. Iblis dah menceroboh masuk. Cukuplah tu, berat. Cukuplah tu. Nanti tak lena tidur. Rumah tangga kalau ada banyak berbalah, maksudnya iblis dah masuk. Kadang-kadang tidak melalui kita, melalui suami, isteri. Kadang-kadang suami isteri dah jaga melalui anak-anak. Kita dah jaga, kita suami isteri anak-anak. Menantu pula. Menantu pun kita dah proses. Lah kali besan habis. Boleh proses besan? Ayahanda. Ayahanda boleh proses besan. Anak kita boleh proses. Menantu boleh manage lagi. Besan,
Kadang-kadang okeylah, besan pun sepupu sepapat, dua tiga pupu papat. Maknanya okey, maknanya apa dia? Jiran. Semua ruang masuk. Jadi kalau dah ada iblis, tandanya apa dia? Berbalah. Kalau suka iblis dalam rumah kita, kalau suka iblis dalam tempat kerja kita, kalau suka iblis dalam sah kita ni, surau al-husna kita ni, maka biarkanlah perbalahan tu berlaku. Tapi kalau, jadi maknanya kalau berlaku perbalahan, jangan duk fokus kepada penghujahan siapa betul siapa salah. Fokus kepada iblis dah masuk. Bila iblis dah masuk, ibarat kegelapan. Bila iblis masuk dalam keluarga kita, ibarat kegelapan. Gelap ni jangan dipukul-pukul, jangan dikacau-kacau, jangan diapa-apakan gelap ni. Okey, betul tak? Buka saja lampu, hilanglah gelap tu. Maka bila iblis dah masuk campur dalam hidup kita, mana itu analoginya, ilustrasinya kegelapan. Gelap ni jangan dibincang-bincang, gelap tetap gelap. Nak bincang lagi gelap, terantuk kita lagi teruk. Maka ini analogi ilustrasinya. Maka apa kena buat? Yang kita kena buat, datangkan cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dia. Jadi yang suami diam, yang isteri diam, selawat dia. Isteri duk bengkak je. Suami saja je cakap sakit hati aku saja. Tak apa. Maknanya kalau tak apa tu maknanya apa dia? Tak apalah iblis masuk dalam rumah tangga tu. Berbaloi tak iblis masuk rumah tangga? Lepas tu doa mendayu, minta balik haji, pergi umrah dan sebagainya. Iblis dibiarkan masuk dalam kehidupan. Benar tak kita dengan Allah? Benar tak kita dengan Rasulullah SAW? Malam Jumaat baca Yasin, iblis tu musuh kamu yang nyata, tapi kita biar je iblis ada kat kita. Walaupun apa yang kita nak buat baik, memang diterima sebagai baik, tapi perkara baik yang kita terapkan itu, kalau timbul perbalahan, tetap mengundang keiblisan dalam komuniti. Macam tak susah kita gitu. Memang susah. Akhirnya tak payah syok sendiri, tak payah nak cuba-cuba sendiri, datangkan sahaja cahaya Nabi SAW dengan cara banyak berselawat. Habis. Contoh mudah, kita pasang speaker luar, baik tak baik? Ya, umumnya baik, sebab benda baik peringatan. Diorang tak nak datang, kita bagi diorang peringatan. Tapi dengan sebab ada speaker tu, datang pula orang berbantah-bantah. Lepas tu ada yang menerima, ada yang menolak. Lepas tu masing-masing mencari penyokong. Maka akhirnya bercakaran. Walaupun semua perbuatan itu fake compliance, tapi tetap kita salah. Sebab apa? Mengundang iblis. Macam susah ke senang? Salah. Susah ke susah? Susah. Sibuk kat sini saja pun kita dah banyak berdiam, banyak khauf dan rojak, banyak mengharap pada Allah, banyak tenggelam dalam la haula wala quwata illa billah, banyak pegang dengan tali Allah itu Rasulullah SAW. Itu banyak berawas, banyak berinsaf. Begitu. Bila begitu keadaan dia, kita akan rasa kuat ke kita akan rasa macam agak lemah? Jawapannya kita akan rasa agak lemah dari sudut nak apa dia? Nak cetuskan provokasi sangat, nak offend orang sangat, agak lemah. Dalam lemah itulah baru kita faham Allah Ta'ala itu Maha Azim, Kamal, Jalal, Agung ya Allah. Gitu. Jadi memang dalam kita berasa lemah dengan Allah, kita melaksanakan peranan sebagai Khalifatullah. Tulis. Dalam kita berasa lemah dengan Allah, kita menjalankan peranan sebagai Khalifatullah, Khalifah Allah. Barulah ada keinsafan, baru ada keberkatan, baru ada campur tangan Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam, baru ada kemanfaatan, baru ada kebaikan, baru ada kesejahteraan, baru ada segala-galanya. Begitu. Ini dengan rasa kuat kita cuba berperanan. Fakir di mana? Macam tu. Inilah perkara-perkaranya yang kita bincang berkenaan dengan soal hati. Jadi tanda hati kita sejahtera, yahdi qalbahu, wa zayyanahu fi qulubikum, hati kita penuh dengan keindahan dan kesejahteraan. Tandanya apa dia? Tandanya kita sentiasa memikirkan bagaimana perbalahan tidak berlaku. Apa maknanya satu diskusi
kalau akhirnya dua pihak yang berdiskusi itu dengan penyokong masing-masing, selepas diskusi berlangsung dengan segala penghujaan yang diberikan, okey, tiba-tiba penyokong kedua-dua pihak saling menganjing di antara satu sama lain, maka akhirnya damai ke balah? Tetap balah. Bila apa saja yang berlaku balah, tetap kita yang salah. Sebab apa? Mengundang siapa? Iblis. Itu bendanya. Jadi kalau tak diskusi pun salah, kalau tak diskusi pun salah. Akhirnya baru benar kita bergantung dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita rasa serba salah, kita rasa serba tak kena, tapi kita kena buat juga perkara yang kita fikirkan perlu untuk kita sampaikan. Akhirnya di situ baru betul-betul bergantung kepada Allah. Itu rahsia. Selama ni kita kata ya, kita bergantung kepada Allah, kita bergantung, tawakal Allah, tawakal Allah. Tapi bagaimana proses kejiwaan untuk kita benar dalam bertawakal kepada Allah tu? Itu bendanya. Jadi kalau rumah tangga tak bahagia, itu hanya semata-mata tak bahagia lagi. Sebab apa? Dengan tak bahagianya rumah tangga itulah untuk kita jadikan ia batu loncatan untuk benar bergantung kepada Allah. Maka kalau tak bahagia rumah tangga, ucapkanlah Alhamdulillah, supaya kita akan rasa macam Allah nak balik rumah, ngadap isteri lagi, mulut dia, ya Allah, banyaknya cakap, banyaknya komen, balik rumah juga, lepas tu dah letih sebagainya, tak apalah ya Allah, aku hadap jugalah, ini tanggungjawab engkau. Itu sampai kita betul-betul rasa lemah betul, baru benar kita fakir kepada Allah. Kalau masih lagi ada rasa tenaga, masih lagi ada rasa berfikir, masih lagi rasa ada kudrat, masih lagi rasa ada idea, ada maknanya pelbagai perkara perancangan, masih lagi ada semua benda tu, apa maknanya kita fakir kepada Allah? Itu bicara tasawuf. Menyebabkan bila kita nak solat, kita terfikir, ya Allah, aku solat ini dengan diriku ataupun denganmu, ya Allah. Tapi jangan sampai tak solat langsung. Kenapa tak solat? Masih dengan aku lah. Tak boleh macam tu. Ingat, fiqh kena buat hukum hakam, lima perkara hukum taklifi. Ingat, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kerangka itu kena pegang sebagai pegangannya. Tapi tasawuf penghayatan dia. Bila solat-solat tu, ya Allah, tadi solat dengan aku bukan dengan kau, ya Allah, duduk lagi. Orang puji, oh haji banyaknya solat, hitam-hitam dahi. Ini baru sikit ni. Ya, baru minggu lepas dah termelupas. Ini dah salinan kulit yang ketiga ni. Gitu. Salah seorang guru saya kata, kalau hitam dahi itu tanda sombong. Hitam dahi tanda sombong. Yang dia kata, simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda itu adalah daripada kesan sujud adalah wajahnya yang damai dipandang. Tandanya macam mana? Kalau benar kita banyak sujud, kita pergi ke anak-anak, anak-anak tu tertarik dengan kita, mudah-mudahan itu ada cahaya. Itu tanda sujud. Bukannya hitam kat dahi sampai ditenyeh-tenyeh kat sejadah. Begitu. Dan kalau ada tanda dahi kat hitam ni, berhati-hatilah nak kawal riak tu. Bukan mudah nak kawal riak, aku ni banyak sujud ni, dahi hitam tu. Macam tu. Jadi kalau tak nak sujud tu, jangan ditekan-tekan sangat dahi tu. Dahi hitam tak ada makna apa-apa, melainkan satu tanda keriakan dan kesombongan pada satu sudut pandang. Tapi jangan kita hukum orang lain, sombong lah ni, dahi hitam ni, sombong. Bukan macam tu juga. Itu adalah untuk apa dia? Muhasabah diri sendiri. Tulis kat situ, ilmu tasawuf adalah untuk diri sendiri, muhasabah dengan Allah, bukannya untuk judge orang lain. Ilmu nak judge orang lain, ilmu fiqh. Ilmu tasawuf hanya ilmu untuk judge diri sendiri saja. Tapi bila yang menerangkan itu nak terangkan, dia kena datangkan contoh-contoh yang pelbagai secara umum. Jangan duk target, ini orang ni lah ni, ini orang ni. Bukan. Jangan, itu salah adab dalam belajar tasawuf. Nak judge orang, ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu tasawuf nothing to do dengan orang lain. Dia hanya kamu dan Allah, kamu dan Rasulullah SAW. Seorang. Sebab itulah dalam tasawuf mesti ada apa dia? Tulis, dalam tasawuf mesti ada latihan tafakkur. Mesti ada latihan tafakkur. Tafakkur tu macam mana? Tafakkur tu duduk diam dengan Allah. Disebut juga sebagai wukuf qalbi. Bukan wukuf ke Arafah, wukuf qalbi. Wukuf Arafah tu haji. Latih dulu sebelum dia panggil buat haji.
Latih tu wukuf qalbi. Maknanya apa? Hati itu parking di hadrat Allah. Wukuf tu parking. Wukuf tu tempat, wukuf tu main duduk, parking, kita berdiam. Wukuf qalbi billah, kita berdiam hati dengan Allah, dengan memandang nafas, dengan kudrat Allah, dengan hayat Allah, dengan sama Allah, dengan basar. Datangkan sifat ma'ani dalam setiap nafas tu. Tapi kalau sifat 20 pun tolak, memang akan tolak tasawuf. Sebablah Wahabi tak suka tasawuf, sebab dia tolak sifat 20. Dia kata sifat 20 tu falsafah. Sedangkan setelah mana falsafahnya? Sifat 20 itulah maknanya satu tadabbur terhadap nas-nas syarak untuk memudahkan umat memahami ilmu akidah seperti mana sewajarnya. Itu, dan diterima secara ijma'. Jadi dalam wukuf qalbi itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita tarik nafas, hembus nafas dengan kudrat Allah, dengan ilmu Allah, dengan hayat Allah, dengan sama, basar, kalam. Apa lagi? Ilmu Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu. Tu duduk dengan Allah. Sehingga tidak dengan diri, tapi semua dengan Allah. Tidak dengan keakuan. Kalau aku tu similarity dia iblis. Mesti dengan kediaan. Dia itu maksudnya semuanya dia. Itulah kul huwallahu ahad. Jadi yang dhamir huwa dalam surah Al-Ikhlas yang pernah orang duk sembang-sembang semua bagai itu, faham faham, tak faham ya sudah. Terima tak terima ya sudah. Awak tak terima mungkin sebab awak tak faham. Tapi yang penting apa dia? Semuanya dengan kediaan. Dia itu siapa? Allah. Itu je klimaks dia nak. Selebihnya itu hanya bicara-bicara untuk menambahkan keimanan. Kalau dapat menambah iman. Tapi kalau lagi banyak bicara, lagi keraskan hati, dapat masuk tak hidayah hati keras? Dapat diperindahkan tak hati kalau keras? Semua tak dapat, maka tinggalkan semua itu. Sebab itulah orang sufi banyak masuk dalam gua, banyak berkhalwah, berseorangan. Sebab apa? Sebab tak nak berdebat, berhujah apa bagai tak. Dan kadang-kadang orang sufi menampilkan dengan penampilan yang tidak dihormati. Sebab apa? Sebab dia tak nak dipuji. Sebab susah nak menangani kesan daripada pujian. Susah. Macam tu. Dan pelbagai watak-watak dia. Jadi yang penting kita pandang mana-mana orang, kita reflect kita dengan Allah bagaimana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman, ketenangan, dan Allah Ta'ala memberikan kita limpahan nur bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau macam ni cara belajar dia, maknanya setahun tak habis ni. Tapi ingat, tasawuf bukan nak habis kitab. Belajar tasawuf bukan nak jadi pandai, tapi nak jadi hamba. Belajar tasawuf bukan nak jadi pandai, tapi nak jadi hamba. Nak jadi hamba dengan Allah fakir, kena ada khauf dan raja. Okey, nak jadi hamba dengan Nabi mesti cinta, kena ada selawat. Semua tu diambil daripada guru kepada kita, daripada manusia kepada manusia. Bukan daripada robot, bukan daripada komputer, bukan daripada YouTube, bukan daripada handphone, bukan. Sebab itulah maknanya kalau dalam tasawuf yang dengar dekat Facebook ni hanya dapat 1/3 paling banyak dalam tasawuf. Sebenarnya dia tak akan dapat banyak mana pun. Kalau dekat, datanglah kat sini. Kalau saya tak larat datang, kita pindah tempat pengajian. Saya rasa macam dah tak larat datang kat sini, jauh punya. Saya ni bukan kuat sangat. Nak teruskan datang, maknanya masuklah, datang masjid UKM ke apa bagai, tengok. Saya cuba 3-4 sesi Insya. Kalau rasa-rasa macam tak larat datang ni, maknanya nak belajar juga, maknanya datanglah ke masjid UKM tu, kita ambil hujung tempat, tak ramai orang pun. Gitu. Ini just terfikir nak kata, maknanya gitulah, bukan mudah-mudah juga. Itu pula nak datang pula, nak cakap, nak synchronize apa yang dicakap dengan hati pula, macam-macam benda fikir. Sebenarnya tak senang sebenarnya. Maknanya kalau boleh nak duduk diam, nak duduk masuk dalam gua je, tapi tak boleh macam tu juga kan. Itu benda susah nak cakap. Tapi itulah perkaranya. Okey ya. Alright. Jadi maknanya kita habis setakat 3 benda saja dulu. Jadi banyakkan selawat, banyakkan Fatihah untuk ibu bapa, dan banyakkan berniat berdoa berhubungan rohani dengan baginda Nabi SAW. Jadi kalau buat amalan soleh jangan rasa selesa, tapi buat amal soleh dengan rasa khauf dan roja. Itu benda-bendanya. Nanti akan dapat pelan-pelan, insya-Allah. Wallahu alam bisawab.
Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sengaja berhenti kat 3 ni sebab ini tempat hati yang baik-baik. Nanti yang muka surat sebelah dekat hati juga benda-benda tak baik. Tak nak campur aduk. Nanti next kita akan campur lagi depan. Okay, wallahu a'lam bishawab.